semua. Jadi sebelum saya mula, saya ucap terima kasih kepada Lai yang banyak sebenarnya sebagai technician pun dia, kan, dia tim dia pun dia, pun dia. Jadi kita sekolah beruntunglah punya seorang guru yang cukup dedikasi dalam kerja buat. Jadi terima kasih Sir di atas bantuan untuk memberi maklumat kepada anak-anak pelajar dan juga waris tentang program vaksinasi untuk pelajar berumur 12, 13, 14 dan 15 tahun. Jadi sebelum kita mula, kita bacakan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan perjumpaan kita pada petang ini, dia dapat meningkatkan kelancaran untuk persiapan kita untuk menghadapi sesi sekolah bersemuka yang akan berlangsung. Kalau di fasa negeri, fasa 2, 3, 4 tu dah boleh lah standby. Kita masih lagi di fasa 1, tapi walau bagaimanapun kita nak ucap terima kasih kepada pihak Pejabat Kesihatan Daerah PKD dan juga Majlis Daerah dan juga PPD yang mana telah berjaya menjadikan kita sebenarnya wilayah daerah yang pertama vaksinasi untuk remaja dan juga pelajar. Daerah lain tak mula lagi, kita dah mula. Jadi untuk pengetahuan para waris dan juga anak-anak pelajar, untuk pelajar usia 16, 17, 18, 19 untuk daerah Padang Terap telah selesai pada minggu lepas, yang mana pelajar kita lebih kurang 92% telah berjaya menerima vaksin untuk COVID-19. Dan hari ini taklimat secara ringkas untuk pendedahan kepada para waris. Jadi kita dengar dululah apa pesanan daripada Timbalan Menteri Kesihatan kita. Salam sejahtera, keluarga Malaysia. Bermula 23 September 2021, pemberian vaksinasi remaja secara berjadual mula diberikan di 156 PPB awam dan integrasi. 3 kaedah pemberian vaksinasi PIK remaja. 1. Janji temu melalui MySejahtera. Kedua, vaksinasi berjadual. Dan ketiga, walk-in. Pemberian vaksinasi melalui janji temu melalui MySejahtera untuk 1. Murid sekolah berasrama penuh. 2. Murid sekolah asrama harian. Dan 3. Murid sekolah pendidikan khas berasrama. Ibu bapa mestilah membawa remaja mengikut janji temu yang telah ditetapkan. Pemberian vaksinasi secara berjadual pula adalah untuk murid sekolah harian, murid sekolah pendidikan khas harian dan murid sekolah antarabangsa. Ibu bapa mestilah membawa remaja mengikut janji temu seperti yang telah dimaklumkan oleh pihak sekolah. Walk-in hanya dibenarkan untuk 1. Remaja tidak bersekolah. 2. Remaja sedang belajar di IPTA dan IPTS. Dan 3. Remaja homeschooling. Hanya seorang pengiring dewasa dibenarkan menemani setiap remaja semasa vaksinasi. Lindung diri, lindung remaja, lindung semua. Terima kasih Sir di atas kiriman video daripada Timbalan Menteri Kesihatan tadi. Jadi untuk para waris dan anak pelajar, dia sebenarnya program vaksinasi untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 ni, dia akan berjalan ataupun dia akan dilakukan pada 29 hari bulan. 29 hari bulan maka hari Rabu. Untuk sekolah kita, dia bermula pada pukul 10 pagi sehinggalah selesai petang. 10 pagi sehingga pukul 5 petang. Jadi pada waris
saya mohon dan saya merayulah kita ini berada seperti yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri tadi, kita kumpulan yang kedua yang berjadual. Mana kata anak-anak pelajar ni nama dah ada di peringkat pejabat kesihatan daerah, nama telah ada, nama pelajar tingkatan 1 yang berumur 12 tahun. Dia ada seorang pelajar kita yang berumur 12 tahun yang lahir pada 1 hari bulan 1 tahun 2009. Hanya seorang. Yang lain tu semua berusia 13 tahun. Yang lahir pada tahun 2008. 2008, 2007 dan 2006 untuk tingkatan 3. Jadi untuk proses vaksin ini, walaupun jadual pukul 10 pagi, jadi yang pukul 11, 12 pihak PBV iaitu Pusat Pemberian Vaksin di Dewan Tengku Abdul Rahman Putra, dia galak kita mai awal lah pukul 10 tu semua mai pukul 10 sebab proses suntikan ni dia sekejap je kan. Jadi apa yang perlu saya ingatkan kepada waris, hanya seorang saja waris yang dibenarkan. Kalau ayah lah yang hadir, kalau ibu, kalau penjaga dia Tok Wan, kalau Tok, dia jangan main satu keluarga. Dan sebab dia kawasan ini dia agak sempit, kalau main ramai tu dia jadi sesak. Jadi untuk kita pergi dengan lebih lanjut lagi, nanti para waris dan anak pelajar kalau ada persoalan yang perlu dibangkitkan, bolehlah tanya. Buka mic tu, tanyalah nanti. Jadi untuk penerangan apa itu COVID, walaupun waris dan juga pelajar dia tahu dah COVID ni dekat 2 tahun dah. Jadi slide tolong paparkan slide yang kedua. Okey. Jadi slide yang kedua ni saya pergi dengan secara ringkas lah. Apa COVID, apa yang maksud dengan COVID ni? COVID ni adalah sejenis virus lah yang melanda masyarakat kita, dunia. Asnya kalau kita lihat di sini, gejala-gejalanya dia seperti demam, menggigil, batuk, sesak nafas, keletihan, sakit otot ataupun badan, sakit kepala, kehilangan deria rasa dan bau. Yang paling ketara ni, yang ni lah, kehilangan deria rasa dan bau. Kalau kita tak ada deria rasa, kita makan pun tak ada rasa apa, masin pun kita tak rasa, manis tak rasa, tawak tak rasa, bau pun kita tak rasa. Jadi anak-anak atau waris kena bawa lah pergi ke hospital untuk membuat pemeriksaan. Kemudian demam ataupun menggigil. Dia demam macam demam kurang ni. Yang ni kenalah. Sesak nafas. Yang batuk ni biasa. Tapi janganlah batuk 2-3 kali kita nak pergi hospital lah. Ni batuk yang teruk ni. Batuk yang teruk dan berlarutan. Tapi dia 3 gejala ni kalau ada dekat anak-anak pelajar, pada waris kena ambil perhatian lah. Demam atau menggigil. Dia demam macam demam kurang ni. Sesak nafas. Dia rasa dada dia tak boleh nak bernafas ni. Dada dia rasa padat. Dia tak boleh nak bernafas. Cepat-cepatlah. Kemudian yang ketiga, kehilangan deria rasa atau bau. Maksudnya 3 simptom ni kalau ada pada anak-anak kita ataupun pada kita sendiri sebagai waris, kita kena segera ke hospital untuk pemeriksaan. Okay. Kemudian siapakah golongan berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID? Biasanya waris bila tersebut untuk suntikan vaksin, dia kata tak boleh, anak dia ni penyakit kronik, alahan dengan ubat tak boleh, sesema, demam. Dia sebenarnya kanak-kanak yang penyakit kronik. Dia kalau penyakit kronik, dia bukan mata dia berisiko tinggi untuk dijangkiti. Jadi kalau kita simptom ini ada pada anak-anak kita, penyakit kronik dan sebagainya, kita cepat-cepat rujuk kepada hospital secara bahaya. Kalau boleh diberi vaksin, hospital akan boleh. Dapatkan hikmat nasihat daripada doktor yang bertauliah. Bukan hikmat nasihat daripada
rakan-rakan ataupun daripada Facebook kita duk baca dalam media sosial suntikan vaksin ni dia jadi begini. Tak. Dia maklumat yang perlu kita rujuk ialah pihak hospital dan juga doktor yang disahkan kelayakan dia. Bukan orang biasa, bukan kawan-kawan, bukan kita dengar daripada mulut berita, tak ada. Kita kena rujuk kepada doktor. Jadi, apakah kepentingan mengambil vaksin ini? Jadi macam Timbalan Menteri sebut tadi, lindung diri, lindung semua. Dan ada juga orang yang vaksin ni, dia punya vaksin ni dia suntik dos pertama, dos kedua pun dia dapat jangkitan juga. Tapi jangkitan dia tak seteruk orang yang tak menerima vaksin. Jadi kes ni dia taklah semua kata 1,000 orang yang ada dos kedua, sama kedua, 1,000 kena jangkitan. Dia hanya sebilangan kecil saja. Tapi saya rasa yang ni kena rujuk dekat doktor. Saya pun tak boleh nak ulas lebih lanjut. Cuma saya rasa kepentingan mengambil vaksin ni sebagai untuk melindungi diri kita, keluarga kita, masyarakat dan juga negara. Yang paling penting diri kita dan juga keluarga kita. Jadi apakah jenis vaksin yang sesuai diterima? Hal ni diputuskan oleh Kementerian Pendidikan yang ada pakar rujuk dia, bukan ditentukan oleh saya ataupun SELAI ataupun sekolah PPD, bukan. Ini semua ditentukan oleh Kementerian Kesihatan dengan rujukan daripada pakar-pakar. Kita hanya menerima saja. Kan? Jadi yang kelima, berapa dos yang diperlukan? Dia ada dua, suntikan pertama dan kedua. Suntikan pertama, dia akan bergantung pada vaksin yang kita terima. Dia ada yang 2 minggu selepas suntikan pertama, dia ada sebulan. Yang ni ditentukan oleh pihak Kementerian Kesihatan, doktor tu. Dia suntikan pertama, kalau dia tulis tu, 2 minggu berikutnya perlu hadir, kita hadirlah. Kalau dia kata sebulan, sebulan. Jangan kita diberi tempoh 2 minggu, kita nak pergi cucuk seminggu. Dos kedua, tak boleh. Ini bergantung kepada arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan yang di bawah pengawasan doktor di pusat PPV, iaitu Pusat Pemberian Vaksin. Kalau di Kuala Nerang ni, di Dewan Tengku Putra Kuala Nerang. Jadi yang ketujuh, siapakah yang layak memberi persetujuan suntikan vaksin? Yang ni waris. Kalau waris kata dia tak setuju, saya pun tak boleh kata apa, SELAI pun tak boleh kata apa, doktor pun tak boleh kata apa. Waris setuju. Sebab bawah umur, dia perlu persetujuan waris. Dia perlu persetujuan waris. Jadi, dia sebagai formality. Jadi para waris dia perlu tanda tangan dan nanti saya akan pamerkanlah borang apa yang perlu waris tanda tangan. Jadi untuk pengetahuan waris, saya sendiri pun anak saya hari ini yang bawah umur dia dah saya bagi taklimat ni, mak dia lah pergi bawa pergi untuk suntikan pertama, walaupun dia bersekolah di luar negeri Kedah di Seremban, tapi dia kena sekolah dia suruh dia ambil suntikan di tempat tinggal lah sebelum mereka kembali bersekolah. Negeri Sembilan dia dah masuk fasa 2, fasa 3 dah, maka dia akan bersekolah. Jadi sebagai persiapan. Seterusnya, yang ke-8, apakah vaksin COVID-19 selamat penggunaannya untuk kanak-kanak? Okey, yang ni kementerian dah jawab dah. Kalau tak selamat, dia tak cucuk. Kan? Dia tak cucuk. Dia tak beri kebenaran. Jadi, apa pun, kalau waris tak puas hati, rasa ragu-ragu, esok ni, 29 hari bulan, sebelum tanda tangan tu, tanya doktor. Doktor, kita kena tanda tangan depan doktor. Persetujuan. Jangan tanda tangan di rumah. Doktor dia tak mahu. Tanda tangan depan doktor, kita bersetuju. Kan? Setengah orang tu dia kata, setuju tu kalau jadi apa-apa, kementerian tak bertanggungjawab. Tapi kita yakin dan percayalah. Kan? Mana kalau perkara ini memudaratkan anak-anak kita, kita
pihak kerajaan pun dia tak akan suruh kita menerima suntikan. Apakah yang perlu dimaklumkan kepada petugas kesihatan sebelum kanak-kanak menerima suntikan? Okey, dia ada petugas kesihatan. Kan? Dia kata apa yang perlu kita habaq kalau anak-anak kita ni ada sejarah alahan yang teruk. Contohnya dia ada pelajar ni, anak-anak kita dia alahan yang teruk kepada ubat. Pengalaman kita anak daripada umur sebulan sampai umur 12 tahun, berapa suntikan? Rasanya dekat lebih daripada 5-6 suntikan. Yang saya tahu kalau sekolah menengah, dia akan terima suntikan cervix untuk pelajar perempuan tingkatan 1, lepas tu ATT tingkatan 3, ini COVID. Kan? ATT ni suntikan untuk kancing gigi. Yang luka-luka kemalangan tu dia cucuk siap-siap dah. Masa tingkat bayi dan kanak-kanak ni saya pun dah lupa dah. Sebab tak ada anak kecil dah. Kalau mungkin pada waris dia ada anak kecil lagi, dia tahulah suntikan yang diterima. Jadi sebarang masalah kita maklumkan kepada petugas. Kalau waris rasa ragu-ragu, tanya doktor, tanya petugas, boleh tak boleh. Jadi kalau sejarah dia teruk, doktor pun akan suruh dirujuk kepada Hospital Sultanah Bahiyah. Dia ada kes pelajar kita yang 5 yang mempunyai sejarah kesihatan yang teruk, kita rujuk kepada waris disuruh rujuk pada Hospital Sultanah Bahiyah dan akhirnya pelajar ini menerima suntikan di hospital. Alhamdulillah, tengok dalam dah dekat seminggu lebih ni tak ada apalah, mata sihat, alhamdulillah. Yang ni waris kena cerita dekat petugas. Saya tak boleh cerita sebab saya tak tahu sejarah kesihatan pelajar. Tapi yang teruk-teruk tu yang ada dirujuk pada saya suruh mereka rujuk pada hospital lah. Okey, seterusnya, siapakah golongan kanak-kanak yang layak menerima vaksin COVID-19? Hanya kanak-kanak yang mempunyai persetujuan bertulis. Kalau waris tak tanda tangan, memang pihak Kementerian Kesihatan di pusat PVV tidak akan memberi suntikan vaksin. Yang tu. Dah persetujuan, barulah diberi. Jadi yang ke-11 ini, siapakah golongan kanak yang tidak layak? Tidak layak, dia ada sejarah alahan teruk, sejarah antifikasi selepas menerima dos pertama, ataupun yang ni waris dia tahu anak dia, kemampuan anak dia waris tahu. Jadi pendek kata, kalau kita ada keraguan pada 29 ataupun sebelum 29 tu, kalau kita ada masa, rujuklah doktor akan memberi penerangan. Jadi itu yang ke-12. Apakah semua kanak-kanak perlu melakukan penilaian pra? Penilaian pra adalah penilaian yang dilakukan oleh pegawai atau pakar terhadap kanak-kanak dengan masalah kesihatan tertentu. Dia bukan semua kanak-kanak. Kalau yang sihat tu kita tak akan diberi penilaian pra. Jadi apa pun kita kena rujuk kali pertama, kita kena berdepan dengan pegawai perubatan lah, petugas perubatan di PVV. Okey, seterusnya, bahan yang ada dalam vaksin ini. Kalau dengar cerita dalam Facebook tu ada macam-macam. Dia ada chip lah masuk lah, chip kecil lah. Jadi dia sebenarnya bahan yang ada tu bahan yang kita tengok bukan bahan terlarang. Dia bukan bahan-bahan terlarang ataupun bahan-bahan yang boleh dijadikan sebagai alat pengesan. Yang mereka kata buh tempat cucuk tu, buh besi tak jatuh. Tu hanya gimmick masyarakat terhadap suntikan vaksin dia. Dia sebenarnya tak ada apa pun bahan-bahan dia. Sebab kerajaan sebelum dia memberi kebenaran, kelulusan untuk suntikan vaksin ini diberi pada rakyat dia dah ada tapisan-tapisan yang dilakukan. Jadi kita kena rujuk kepada pakar dia. Bukan kita dengar daripada sumber-sumber yang kita tak sahih.
Vaksin akan mula menunjukkan keberkesanan melalui peningkatan antibodi. Dia memang suntikan ni dia ada kesan, bukan kesan sampingan. Dia ada tak apa, line terganggu, sekali dia sat ada, sat tak ada. Itu biasalah kita duduk ni. Tu yang saya lari balik dari rumah tu, tadi duduk di sekolah. Di sekolah tengok ada line pun sekejap ada, sekejap tak ada. Tadi dia mesyuarat PIBG untuk pada 10 hari bulan. Dekat 1.5 balik mai di rumah untuk taklimat vaksin ini kan. Jadi dia memang ada efek sikit lah. Biasalah kita cucuk ubat ni memanglah kita akan ada, macam saya sendiri pun cucuk vaksin dos pertama tidak ada masalah. Dos pertama saya demam sungguh-sungguh 3 hari. Demam sungguh-sungguh. Dos kedua alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi isteri saya dos pertama tak ada masalah. Dos kedua dia pula demam. Masa dos pertama dia gelak kat saya, masa dos kedua saya gelak kat dia lah. Dia macam tu lah. Kan? Anak-anak saya yang usia 18 ke atas tu yang belajar di universiti, mereka pun dah selesai dos pertama kedua, alhamdulillah tidak ada kesan sampingan. Tak ada lah demam. Cuma lenguh-lenguh lah tempat dia cucuk tu, itu biasa. Kemudian anak saya yang 18 tahun, tingkatan 5 di sekolah menengah amat, 2 dos pertama, baru dos pertama, dos kedua belum lagi, tengok tak ada kesan, tak ada demam, tak ada rasa apa. Kan? Jadi kita yakinlah. Kemudian apa yang ni kalau kita ada kesan, biasanya dirujuk lah, memang tak ada. Setakat lah yang saya tengok pelajar tingkatan 5, tingkatan 4 yang telah saya cucuk, saya pun tidak ada laporan yang menyatakan mereka mendapat alahan yang teruk. Semua alhamdulillah. Okey, seterusnya 17. Bolehkah saya tidak membenarkan kanak-kanak tanggungan saya menerima vaksin? Itu pilihan. Pilihan kepada waris. Tapi sebagai guru, saya menasihat, sebagai guru dan waris, saya menasihati pada waris, bagilah, terimalah, sebab dia boleh melindungi. Jadi tanggungjawab kita. Sebab saya terbaca dalam FB baru-baru ini, di Amerika Syarikat, seorang aktivis NGO yang menentang keras penggunaan menentang keras vaksin, pemberian vaksin dan memakai pelitup muka. Dia telah meninggal, baru-baru ini telah meninggal kerana dijangkiti COVID-19. Jadi apa yang kita nak lakukan sekarang ialah kita jaga SOP, kita jaga penjarakan, kita selalu cuci tangan, kita di samping kita mengambil suntikan, kita jaga SOP kita. Kita keluar rumah, masuk rumah, kita mandi. Jadi kalau kita biasa cuci tangan selalu dengan sabun, insya-Allah. Tapi kalau nak berlaku juga kita tak boleh buat apa. Itu bukan kuasa kita. Kita cuma boleh berikhtiar untuk mematuhi SOP. Macam orang kata solat Jumaat, kita lakukan penjarakan. Kita keluar ke kedai, kita pastikan penjarakan 1 meter tu berlaku. Okey. Bagaimana boleh mendapat maklumat lanjut berkaitan dengan vaksin ini? Para waris bolehlah melayari www.vaksincovid.gov.my. Banyak yang sah lah. Jangan ambil rujukan yang tak sah. Kita rujuk pada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi yang tu. Terima kasih, Sir. Jadi ini serba ringkas berkaitan dengan COVID-19. Okey, Sir. Next slide. Okey, untuk slide berikutnya, jadual vaksinasi. Vaksin. Kita tengok hari ini 26 hari bulan, pelajar sekolah menengah Datuk Syed Ahmad, dia dah 26, 27, 28, 29. Ini kita 29 hari Rabu. Bermakna hari ini dia ada, esok, lusa, hari Rabu kita 29, dia bermula pada pukul 10 pagi. Jadi anak-anak pelajar, dia ada pukul 15 tu, pukul 3. Mailah pagi pun tak apa. Pengalaman saya jaga semasa tingkatan 4 dan 5 tu, dia mai awal ni dia cepat balik lah. Dia sebab vaksin ni, dia suntikan ni, dia sat lah. Dia memang sat, proses dia sat dia. Tak sampai
cucuk tak sampai seminit. Tapi dia nak key in tu lah. Dia makan masa sikit tapi dia counter banyak dia buka. Dia memang cepat. Jadi kalau jadual tu kalau ikut saya dah edar pada guru kelas jadual nanti. Kalau dia kena pukul 2 petang ni, dia main pukul 10 pun tak apa. Tak kena marah. Dia memang petugas pun dia galak. Okey. Jadi jadual dia seperti yang dipaparkan pada pukul 10 pagi sehingga pukul 3 petang. Dia habis sampai pukul 5 tu dia tutup. Dan untuk makluman para waris, PBV, Pusat Pemberian Vaksin di Kuala Nerang ni akan ditutup sepenuhnya. Dewan ni akan ditutup pada 15 Oktober. Jadi kalau yang tak cucuk lagi tu, tak pergi walk in, lepas 15, dia susah dah. Dia susah dah. Jadi yang ni. Kalau orang lelaki tak cucuk 2 dos, sembahyang Jumaat pun payah nak pergi. Tak boleh pergi. Ni kan. Kemarin saya berpeluang ke Al-Ustaz. Jadi saya pun guna kebenaran daripada balai lah. Nak pergi beli barang-barang keperluan yang tak ada di Kuala Nerang ni, beli cari di Al-Ustaz. Kan? Bahan internet, komputer ni, pergi di Al-Ustaz. Dia bila kita nak masuk tu dia tanya, "Cik, tengok My Sejahtera?" Kita pun di Kuala Nerang tak pernah tanya orang tu. Kita pun dia suruh tunjuk kat dia. Bila tengok My Sejahtera, saya pun buka-buka tengok, oh dia tulis itu fully vaksin, maknanya lengkap. Baru dia pergi masuk. Rupanya meniaga pun kalau tak cukup, dia tak bagi masuk walaupun dia meniaga. Tu disiplin rakyat Malaysia hari ini. Dia pelanggan tak masuk pun tak apa. Tapi dia patuh pada peraturan. Jadi anak-anak pelajar kita risau nanti tak pergi cucuk vaksin, sekolah buka tak boleh main sekolah. Sudah. Tu. Jadi seterusnya slide yang seterusnya. Ini antara senarai. Senarai ini akan dibagi. Tapi kalau anak-anak pelajar dalam senarai itu tak ada waris, pergilah. Maklum kat saya, pergilah. Takut tercicir. Risau tercicir saja. Ya, risau tercicir. Seramai lebih kurang 272. 272 orang pelajar kita, tingkatan 1 dan tingkatan 2 dan tingkatan 3 yang akan hadir untuk cucuk. Kan? Jadi kalau tak tersenarai, jangan kata, "Cikgu, nama anak saya tak ada." Saya takut terlepas pandang. Data ni manusia yang key in. Saya duk key in malam-malam takut sampai pukul 3 pagi duk key in data, duk tengok nombor IC ni betul tak betul. Ni. Kadang lari satu dia ni. Takut dia yang ruang kosong ni anak-anak pelajar yang dia tak ada nombor telefon. Nombor telefon ni maksudnya nombor telefon anak pelajar yang dia bagi tak guna dah. Data bulan Januari tu. Saya pun kadang tengok telefon tak boleh. Dia tak ada dah. Jadi kita tak buh di sini. Jadi esok ni masa pergi nak vaksin, bagilah nombor telefon yang boleh dihubungi. Walaupun nombor telefon ni ada di sini dah tak guna, abang, ni nombor telefon baru. Dia yang tu. Okey. Seterusnya slide yang seterusnya. Ini borang persetujuan suntikan vaksin. Borang ni besok para waris nak ambil di sekolah pun boleh. Esok, bukan hari ni. Esok. Hari ni saya tadi dokang ribut tak dan tinggal borang ni. Borang ni boleh ambil di sekolah, isi borang ni, tapi jangan tanda tangan. Scroll ke atas. Yang ni tanda ni tidak ni. Sejarah kesihatan. Tanda tidak. Kalau tanda ya, dia pun tak cucuk. Ini persetujuan. Saya, nama waris Abdul Rahman bin Mazin, bapa. Jangan saya Abdul Rahman bin Mazin, tulis ibu. Sekali lagi lepas heran. Ibu pa ni misal taring ni. Yang tu. Sekali lagi, saya Norizan binti Osman, bapa kepada. Jangan sekali lagi lepas heran. Bapa apa bagi tudung ni. Ni elok. Saya Abdul Rahman bin Mazin, bapa ataupun penjaga kepada nombor kenalan diri lah, saya lah. 09000. Okey.
potong yang tidak bersetuju. Bersetuju ni kita bersetuju. Kalau kata bulat hak ni pun tak apa, tak potong tidak bersetuju. Yang mudah potong tidak bersetuju. Ya. Untuk kanak-kanak bernama. Bernama anak siapa? Nama contohnya anak saya Hazwan Fahmi bin Abdul Rahman. Okey, nombor kad pengenalan diri dia berapa? Tulis anak kita. Mendapat suntikan vaksin 19. Cukup hak tu nanti diisi oleh ni. Kemudian nama, tulis siap-siap nama ni. Kalau bapa P, bapa tulis nama dia. Kalau ibu P, ibu tulis nama di bawah dan nama di atas. Ada kes pelajar tingkatan 4 dan 5, di sini dia tulis pak dia. Hari nak pi tu, pak tak boleh pi. Mak pula. Tak boleh. Kalau mak pi, atas ni nama mak. Bawah ni pun nama mak. Tanda tangan, jangan tanda tangan. Tanda tangan hanya di hadapan doktor. Tanda tangan saksi ni doktor. Tanda tangan, tulis hanya nama, kad pengenalan, tarikh, 29 hari bulan, hubungan dengan kanak-kanak, ayah, ibu, Tok Wan, nenek, penjaga. Nama tulis, tanda tangan tinggal. Sebab akan ditanda tangani di hadapan saksi, doktor di pusat pemberian vaksin hari 29 tersebut. Jadi yang saya suruh ambil awal borang ni supaya kita tak cram. Dia bila nak isi tu, tunggu isi tu, tu yang lambat tu. Kita isi siap-siap. Kita cuma perlu tanda tangan di hadapan doktor masa kita nak masuk dalam dewan anak nak masuk cucu. Jadi yang ni, borang. Okey. Borang ni boleh dapat di sekolah mulai besok. Besok dalam pukul 11 pagi tu, bolehlah waris pergi ambil. Kan? Jangan buat suruh anak pergi ambil. Anak tak boleh main sekolah lagi. Waris pergi ambil. Kan? Tapi kalau nak suruh anak juga, jangan habaq dekat saya. Saya tak tahu tak apalah. Kan? Dia habaq kat sir. Kata anak nak pergi ambil. Boleh tak boleh? Sir akan jawab tak boleh. Saya pun jawab tak boleh. Tapi kalau mereka pergi juga, kalau saya ada, saya buat tak tengok lah. Yang tu lah. Kan? Sebab bukan apa, memang perkeliling pelajar-pelajar sekolah tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Bukan sekolah tak bagi, tak boleh. Okey. Next, sir. Slide. Cikgu Rahman. Ya, saya. Ada waris yang kata nak print sendiri boleh kan? Boleh. Tidak ada masalah. Tapi kita hantar dalam grup. Hantar dalam grup. Dia kalau print sendiri, dia hebatlah. Mana kata, dia tidak ada masalah. Print sendiri pun boleh. Kan? Print sendiri dia cantik sikit. Dia borang dia color warna biru. Kalau tak ambil di sekolah tu dia hitam lah betul stat lah. Tapi print sendiri pun tidak ada masalah. Terima kasih. Okey. Kemudian hak ni surat perwakilan ibu bapa. Kalau kata tak boleh pi ibu bapa tak boleh pi nak wakil pada maklum, Pak Long. Hak ni dia kena tanda tangan. Saya, katalah saya tak boleh pi. Saya Abdul Rahman bin Mak Zain, nombor kad pengenalan, dengan rela hati menurunkan kuasa mewakili kepada hak nak bawa anak kita esok tu. Kan? Ali bin Abu, nombor kad pengenalan Ali bin Abu untuk membawa kanak-kanak bernama anak kita. Aminah binti Abdul Rahman, nombor kad pengenalan anak kita bagi menerima vaksin di lokasi yang telah ditetapkan. Tanda tangan ibu bapa. Kalau tulis nama di atas tu ayah, bapa tanda tangan di sini. Nombor kad pengenalan, tarikh hubungan dengan anak siapa? Ayah, tulis situ. Okey, terus lagi. Saya Abdul Rahman, saya Abdul Rahman Mak Zain, nombor kad pengenalan saya, waris yang tak boleh pi, dengan rela hati menurun kuasa mewakili kepada nama waris ni. Nama wakil. Maafkan tadi saya silap boleh. Okey. Kuasa kepada yang ruang nombor 2 ni yang nak bawa pi. Tapi kalau kakak ke abang ke umur 18 ke atas, kalau kita nampak kakak dengan adik tu lebih kurang ya saiz dia,
Jangan bagi P lah. Kan? Doktor tengok betul ni umur 18 ni. Nah, kalau IC bawa ke umur 18, dia boleh wakil lah. Dia tak perlu bawa ni. Maksudnya saya, Abdul Rahman Mazin, mewakilkan kepada ni orang yang nak bawa anak kita. Nombor kenalan diri untuk membawa ni nama bapa, ibu bapa. Yang kedua, nama wakil. Yang ketiga, nama kanak-kanak. Membawa kanak-kanak bernama. Siapa anak kita, kad penalan. Kita nombor kad penalan, wakil nombor kad penalan, anak nombor kad penalan, tanda tangan ibu bapa. Tanda tangan di sini. Tanda tangan hak yang ibu bapa lah. Nama dia, kad penalan, tarikh hubungan. Kalau bapa, abang bapa. Kita bapa yang mewakilkan surat ni. Tapi kalau tak sign surat ni tak boleh. Dia kena waris sign. Tapi saya mencadangkan kalau pak tak boleh bagi mak, kalau mak tak boleh bagi pak. Kalau pak juga tak boleh suruh mak. Kalau mak juga tak boleh suruh pak. Pasal apa? Sebab sekali ni je tanggungjawab kita nak bagi amanah, kita nak bagi anak kita sihat. Kena ambil kat sekolah juga ke? Ni terima kasih. Borang hak ni dua-dua ada akan letak di sekolah. Dua-dua akan letak di sekolah. Tapi surat yang ni di pusat PBV tak ada. Sebab hak ni dia kena tanda tangan waris. Di sekolah waris boleh tanda tangan. Jadi nanti saya akan tulis contoh di pondok pengawal, nama penjaga apa semua kita akan letak contoh di situ supaya waris dia tidak keliru. Okey. Jadi itu saja secara ringkas taklimat. Dekat sejam juga ni. Daripada saya pihak sekolah. Jadi kalau ada apa-apa, bolehlah pada waris mengemukakan persoalan. Ya. Ada tak? Ada soalan dekat chat box tu, dia kata kalau print sendiri kena print dua-dua sekali ke? Dia tidak. Kalau dia tak boleh P, dia print dua-dua lah. Sebab dia yang satu ni, borang ini persetujuan. Persetujuan kita untuk membenarkan anak kita diberi suntikan vaksin. Borang yang kedua, surat perwakilan ibu bapa. Iaitu kita nak wakil, kita tak boleh pi, ibu bapa tak boleh pi. Kita nak suruh mak saudara dia. Mak saudara dia ada anak. Kita nak tumpangkan anak kita dekat mak menakan dia. Jadi kita wakilkan. Saya wakil pada siapa? Tapi biasanya kalau kita izin, saya hari itu waris yang ni, kita bagilah. Mana saya suruh tulis tu penjaga. Di borang tu. Okey. Borang pertama ni, dia ada kaedah dia. Persetujuan kita tanda tangan penjaga ni. Kalau mak nak bawa, ni penjaga. Saya, siapa, nombor kad penalan kita apa semua ni, tanda tangan penjaga. Hubungan dengan kanak-kanak, penjaga. Hubungan ibu saudara. Dia macam tu. Dia kaedah dia. Kan? Kalau pak dia tak bagi, anak dia pun kita tak boleh bawa kan. Jadi macam tu lah. Kalau kakak ni apa, anak ni, dia kata apa ni? Kakak penjaga. Tapi tengok umur lah. Kalau kata umur 19 tu dia surat Kakak wakil. yang 21. 21 tak apa, bersurat penjaga tak apa. Kan? Hubungan dengan kanak-kanak, kakak. Yang tu. Satu lagi kena bawa Okey. IC. IC pelajar dan juga waris orang yang bawa tu kena ada. IC kena bawa. Contohnya dia, penjaga tu kakak dia tadi umur 21 ni, dia bawa IC dia bawa IC adik dia, bukan IC mak dia. Orang yang bawa tu. Sebab di sini dia doktor nak tengok betul tak betul ni. Kan? Pelajar kena bawa IC. Waris penjaga yang bawa pelajar pun kena bawa IC. Okey, jelas? Satu lagi soalan. Ini Cikgu Linda kan. Kalau nak bawa anak yang dari sekolah lain bersama untuk walk-in,
Tingkatan berapa? Dekat- Tingkatan 1. Ah, Sekolah lain di mana ni? Tapi nama dah ada di pusat PBB Alostar. Boleh tak? Okey. Yang ini musim cuti ni, waris ini dia perlu telefon pada sekolah dia ni habaq tukar PBB Alostar. Okey. Waris ni dia boleh pi. Tapi biasanya kita minta mai belah petang. Dia ada budi bicara dari situ, dia mai belah petang. Pukul 3 tu dia mai. Dia mai pukul petang. Sebab tu biasanya doktor akan walk in. Pengalaman kita 4 dan 5 dia bagi. Macam anak saya hari ni dia pi belah petang untuk walk in belah petang. Anak saya belajar di Seremban tingkatan 2. Hari ni pukul 2 tadi dia pi untuk walk in. Kan dia. Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, boleh. Puan Nur Haslinda Ahmad, kalau nak bawa anak yang dari sekolah lain bersama untuk walk in, tidak ada masalah. Biasanya tidak ada masalah, dia ada walk in. Kan? Kadang-kadang bila mai tu kita bagilah, kita suruh sebab dia akhirnya dia daftar dalam My Sejahtera, selesailah. Kan? Takkan nak suruh dia pergi Alostar tu, tidak ada masalah. Boleh. Okey. Satu lagi, kalau nama tak ada dalam name list tadi, senarai nama tu nak buat macam mana? Boleh. Bimbangnya dalam dia ada soal selidik. Baru-baru ni saya buat soal selidik vaksinasi. Saya takut pelajar ni dia tanda tak mau. Bila tak mau dalam sistem tu, dia tidak bersetuju lah. Jadi mereka sort data berdasarkan pada APDM, tak setuju. Jadi dia keluar ni lah. Tapi para waris dia boleh bawa pergi. Walaupun nama tak ada dalam senarai. Boleh. Sebab dia pelajar sekolah. Dia senarai ni sebagai orang kata pemudah untuk vaksin dikeluarkan, jangkaan vaksin yang tu. Tak ada dalam senarai tapi dia masih dia ada bersekolah, tidak ada masalah. Pilah walaupun dia tidak ada dalam senarai. Tu tadi saya minta kalau tak ada terlepas pandang. Sebab dia kadang-kadang key in ni manusia. Saya kadang-kadang pukul 2 pagi duduk key in. Kan? Duduk key in tu nama kadang-kadang rasa dah key in tapi tak senarai. Sebab nak perbetul satu-satu tu. Kan? Jadi yang tak ada dalam senarai nama, saya mohon maaf, tapi hadirlah untuk pemberian vaksin. Tidak ada masalah. Tak ada dah soalan. Tak ada dah. Jadi kalau tak ada, saya nak ucap terima kasih kepada Sir, para waris. Sir boleh snap gambar Boleh? Okey. Jadi saya mohon para waris buka kamera tu lah supaya ada gambar kita. Sebab bukan apa kita nak buat dokumentasi. Saya pun nak kena hantar laporan, taklimat. Kan? Okey, 1, 2, 3. 3. Alhamdulillah, terima kasih pada waris dan anak pelajar kerana mendengar taklimat. Jadi pada 29 hari bulan pukul 10 pagi, jadi kita siaplah ke sana. Pakai kemas saja, jangan pakai baju sekolah lah. Kalau rindu nak pakai baju sekolah, pakai tak apa lah, tak ada masalah. Pakai pakaian bebas yang kemas, janganlah pakai baju ketat-ketat sebab dia nak angkat lengan baju tu payah. Pakai yang kemas, yang sopan, kan, yang tu. Sebab kita membawa imej sekolah, pakai lagi macam artis pula lepas tu. Budak mana tu? Budak Padang Terap. Jadi itulah. Pakai yang patut padan lah. Kan, patut padan lah. Okey, patut padan untuk menerima suntikan vaksin. Saya rasa setakat tu sekian. Terima kasih Sir, para waris, anak-anak pelajar di atas kerjasama
Dan saya tengok ramai yang masuk dekat satu orang. Mana kata saya harap penerangan saya jelas dan kalau ada salah silap saya mohon ampun dan maaf. Jadi kita berjumpa lagi insya-Allah pada 29 hari bulan. Insya-Allah saya akan ada di kaunter depan untuk bersama-sama dengan para waris dan anak-anak pelajar. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.